A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tadzakkir wa tanfa wa intifa wa ifadat wa istifad wa haitsu tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ila al-khair wa ibtigha'i ridwanillah wa marti wa qurbi wa sawabi insyaallah la haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil azim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan hidayahnya pada hari ini kita bertemu, berhimpun di tempat yang mulia dan bahagia ini, kita bersama-sama di dalam satu kelas. Okey. So kelas kita pada hari ini saya buat cara rakaman sebab saya ada khusus atau saya ada khusus pada pukul 11 pagi ini hingga pukul 1 tengah hari. So memungkinkan kita tidak sempat untuk bersama. Baik, rakaman ini ialah tajuk kita ialah pada subjek tingkatan 4 akidah, iaitu tentang Al-Muttaqin Al-Jabbar, yang anda boleh rujuk pada anda punya buku teks masing-masing. Baik, kita akan meneruskan pengajian kita pada pagi ini dengan kita melihat itu Al-Jabbar Al-Muttaqin. Kita akan bincang tentang Al-Muttaqin. Ini dipanggil Asma'ullah Al-Husna. Kita bincang tentang akidah. Akidah ini adalah pillars, adalah satu akar tunjang dalam kehidupan kita dalam kita beragama. Ini akidah, akar tunjang. Kalau kita ada pokok yang besar yang akar tunjang, jadi kalau ribut dan taupan melanda pokok ni, dia tetap stay kena akar tunjang. Kalau tak pun dia akan patah, tapi akarnya tidak akan tercabut. Dia akan patah dahan, patah batang pokok, tapi akar dia tak cabut. Itu sebagai akidah akar dia. Mungkin orang tu boleh mati syahid, sebab akidah dia, akar itu kukuh dan kuat. Ini di antara maksud akidah. So, di antara memahami akidah itu melalui Asma'ullah Al-Husna. Memahami kita ada 99 nama Allah Ta'ala, tapi yang dipilih dalam tempat ni ada dua, jadi Muttaqin Al-Jabbar. So tempat ni ada dua, iaitu Al-Muttaqin Al-Jabbar. So kita bincang dua saja pada hari ini. Bagaimana kita sebagai manusia yang cuba meniru sifat Rabbani Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melihat pada Asma'ullah Al-Husna-nya, Muttaqin Al-Jabbar, dan kemudian kita menghayati dan memahami supaya kita menjadi hamba yang paling taat di muka bumi dan khalifah yang paling bertanggungjawab insya Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Definisi Al-Muttaqin, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pembalas dengan menimpakan azab pada orang yang melampaui batas. Itu maksud Al-Muttaqin. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran, ini dalil nakli Al-Muttaqin, iaitu Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, fa imma tazabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Surah Az-Zukhruf ayat 41. Maka kalaulah kami wafatkan engkau, sesungguhnya kami tetap akan menyiksa engkau. Jadi pertama ialah Muttaqin, tadi maksudnya ialah Allah Maha Pembalas dan menimpakan azab kepada orang yang terlampau batas. Buktinya, satu ialah Allah memberi pembalasan dengan siksaan neraka kepada orang yang menolak peringatan Al-Quran. Ini satu. Bila kita berbincang dan menolak peringatan Al-Quran, ya memang kita ada dua lah, satu orang beriman, satu orang Islam, satu orang bukan Islam. Kalau orang berislam menolak peringatan Al-Quran, itu adalah sesuatu yang wajar lah, sebab dia bukan orang tidak beriman. Jadi kita tak boleh marah atau kita marah ataupun kita mempeliki orang bukan Islam, orang yang menolak peringatan Al-Quran, sebab dia memang bukan Islam. Tetapi kalau orang Islam menolak peringatan Al-Quran, ini ada masalah. Sebab orang kata ini dia melampau batas. Sudahlah dia mengaku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang syahadah, tetapi dia menolak Al-Quran, maka Allah sudah akan menyediakan pembalasan dan penyiksaan mereka tidak penolak Al-Quran. Penolakan Al-Quran bukan hanya setakat hukum-hukum Al-Quran saja, maksudnya. Itu bukan cerita pemerintahan, hudud dan sebagainya. Tidak. Kita tidak mau tutup aurat. Itu menolak Al-Quran. Keluar rumah tak tutup aurat. Tak sembahyang.
Melawan ibu bapa, itu perampatan sebab kita berucap syahadah tapi kita melawan ibu bapa. Kita mengucap syahadah tak ikut sunnah Rasulullah SAW. Macam mana pakaian kita, macam mana minuman kita, macam mana yang kita lakukan kehidupan kita. Yang kedua, Allah SWT menimbulkan azab dalam peristiwa ad-duhan, iaitu kaum Quraisy ditimpakan dengan kemarau panjang sehingga debu seperti asap menutupi mereka kerana mereka menolak dakwaan Rasulullah SAW. Ini di antara yang pernah Allah Ta'ala kurniakan azab kepada orang Quraisy kalau kita merujuk kepada ad-duhan. Mereka yang kan pernah Mekah ditimpa kebuluran kerana mereka menolak dakwah Rasulullah SAW. Sebab tu kita, contohnya apa yang berlaku sekarang sedang berlaku kerana katakan pandemik COVID-19. Kita boleh lihat satu ujian Allah SWT kepada kita, tapi kita harus ingat juga ia sebahagian daripada ujian peringatan dan orang yang terkena ini maknanya kita menimpa kesusahan dan keperitan ini iaitu sebahagian dari bentuk azab supaya kita sedar kembali kepada Allah Ta'ala. Mungkin ada benda yang kita ikut sunnah Rasulullah. Kita fitnah orang, kita kata orang, buat cerita buruk orang. Apabila sekarang ini penuh Facebook, dalam Facebook dan Twitter orang mengata orang, menghina orang, membuat cerita-cerita palsu dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala kata terjadi ni. Dan kita percaya manusia dia berpecah, Islam atau tak Islam pun, maka Allah Ta'ala memberikan kemungkinan COVID ini sebahagian daripada penyiksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi orang iman, kita dapat ujian, kita kena sabar. Itu semua di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin ada sesuatu, Allah bagi balasannya. Yang ketiga, Allah memberikan pembalasan kepada golongan yang menentang agama. Setelah diutus Rasulullah memberi keterangan yang jelas. Ini orang Quraisy contohnya. Orang-orang Yahudi yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita di zaman Mekah dan Madinah dahulu, maka Allah membalas mereka kekalahan dalam perang Uhud, kekalahan dalam perang Khandaq, kemudian mereka juga diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di api neraka nanti. Kita lihat apa yang berlaku pada Abu Lahab yang Allah telah bersediakan penyiksaan pada mereka nanti ke atas kerana menentang ajaran Muhammad SAW. Itu sejarah dulu. Tapi pada hari ini kita khawatir, kita juga solat, tetapi solat-solat kita dalam masa sama kita menentang agama Allah SWT. Kita menghafal Al-Quran, tapi di masa sama kita menentang ajaran Muhammad SAW. Apa contoh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pun berlaku pada katakan sembahyang Maghrib. Azan Maghrib, kita tengah menonton movie ke TV game. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil kita dengan penuh kasih sayang. Allah panggil kita dengan penuh kasih sayang untuk berhadapan dengan, untuk berjumpa dengannya, untuk solat. Tapi kita kata, nantilah pukul 8 pun ada Maghrib lagi. Habiskanlah tengok movie ni. Habiskanlah main game ini. Itu adalah bentuk memperlekehkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu bentuk penentangan agama Allah Taala. Seolah-olah kita menjadikan itu second yang kedua. Dan yang paling malang sekali apabila mak bapak kita, jom nak sembahyang, jom cepat. Leceh lah ban. Habis tuan-tuan. Jadi itu sebagian pada penentangan. Dan ini juga pendetilan tadi sama juga Mutakin saya nyatakan tadi, apa yang dia ada dalam nota dia sama dengan nota yang ini. Okey, yang kedua Al-Jabbar. Apa itu Al-Jabbar? Al-Jabbar ialah nama Allah SWT menunjukkan bahawa Allah Maha berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Atas budi bicara Allah Ta'ala, atas kehendaklah buat. Kenapa Allah turunkan COVID ni? Allah ni zalim, kenapa lagu ni? Ini kehendak Allah Ta'ala. Dekati kita berada dalam taklukkan dia. Dekati Allah Ta'ala lah, dia mempunyai kuasa mutlak. Sebab tu kita kena bergantung dengan Allah Ta'ala. Kita kena memaut kita punya jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah kurniakan kasih sayangnya kepada kita. Kita kalau marah seseorang, kita akan bedal orang tu gila-gila, adik kita tak ada kontak kita, hentam dia, kita marah dan sebagainya.
Kan? Sebab apa? Sebab kita khawatir dengan dia. Kita abang besar, kita ada kuasa. Pada masa itu kita kekuatan, kita pukul, kita ada kekuatan dia. Tapi kalau dia member kita, ajak main sekali, kita ketawa dengan dia sama, kita tak ada hal dengan dia. Dia makan, jomlah makan sekali, makan aiskrim sama. Walaupun dia adik kita kan, contohnya lah. Kita sedang menunjukkan sifat kita itu. Tapi Allah Ta'ala maha ajabar. Sebab itu di dalam ayat Quran, Allah telah menjelaskan, Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus salamun mu'minun muhaimin azizul jabbar mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Sadaqallahu azim. Inilah Allah Tuhan. Tiada Tuhan kecuali Dia menguasai seluruh alam yang maha suci, maha sejahtera, di mana melimpahkan keamanan dan maha memelihara keselamatan, dan maha perkasa dan maha berkuasa dan memiliki segala keagungan dan kesucian. Ini adalah dalil yang menjelaskan Allah bersifat Jabbar. Jabbar. Dan Allah boleh membalas dan Jabbar. Ini dan kita kena faham. Jabbar ialah berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendak. Kita berdoa lah kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, angkatlah COVID-19 ni, angkatlah sampai 19 tahun, Allah kami tersiksa, menangis-nangis keluar mata darah. Allah ada kuasa untuk melakukan sekehendaknya. Allah boleh tangguhkan. Jadi kita kena ingat bahawa Allah tidak pernah melakukan sia-sia dalam dunia. Semuanya ada manfaat. Jadi kedatangan COVID ini juga ada manfaat. So, kuasa mutlak. Bergantunglah dengan Allah Ta'ala. Ramai manusia pada ini bergantung dengan makhluk, bergantung dengan dunia, tidak bergantung dengan Allah Ta'ala. Sibuk mencari duit sampai tinggal sembahyang, sibuk mencari bisnes sampai lambat sembahyang. Sedangkan yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patutnya kita kena tumpu pada pengabdian dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, kerana rezeki ini datang pada Allah Ta'ala. Ini kadang kita sibuk mencari rezeki, lupa ketaatan Allah Ta'ala, dan Allah tarik balik. Na'udzubillah jadi. Jadi apakah yang kita faham dalam perkataan Jabbar? Pertama sekali, Jabbar maksudnya Allah memiliki dan menguasai seluruh alam, semua makhluk yang berada dalam pemerintahan. Ini clear. Memiliki ampunya dan menguasai keseluruhan alam. Aina Jabbarun, aina Jabbarun, aina Mutakabbirun. Dalam hadis riwayat Majah. Ibn Umar mengatakan bahawa Rasulullah SAW menjelaskan bahawa orang pada hari kiamat Allah SWT memegang tujuh petala langit dan bumi dan berkuasa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursinya, akulah pemilik pemutlak Jabbar. Pada masa dah tak ada dah, kalau kita sampai di akhirat dah tak boleh buat apa-apa dah. Okay. Yang kedua, ini maksudnya akulah yang maha perkasa, di manakah orang yang berkuasa, di manakah orang yang sombong kat dunia. Sekarang bila sampai saja di akhirat, aku yang berkuasa. Sama mana digulungkan dengan sombong, engkar pada aku. Yang panggil sembahyang buat tak kisah aja. Puasa buat tak kisah aja. Hormat orang tua buat tak kisah aja. Aurat buat tak kisah aja. Mana dia ini orang sombong. Ini dah orang sombong. Buka aurat, dah aurat. Contohnya, sombong. Meninggalkan sembahyang, lambat sembahyang. Buat tak kisah saja tentang halal haram. Mata, telinga, dengar. Ini ada orang sombong di dunia. Allah kata, main. Kita. Yang kedua, Allah SWT boleh mempersoalkan kita. Allah SWT tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. Setiap perbuatan Allah SWT mengandungi hikmah yang tersembunyi. So, apa pun berlaku jangan persoalkan. Kenapalah aku miskin, kenapalah aku susah, kenapalah aku tak berjaya, kenapalah begini. La tus'alun amma yaf'alu wa hum yus'alun. Iaitu dalam surah Anbiya, dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dilakukan, sedang mereka lah yang akan ditanya. Itu yang kita tanya. Apa yang kita buat kepada Allah Ta'ala? Jangan sibuk apa yang Allah Ta'ala buat kepada aku. Harus sibuk apa yang aku lakukan kerana Allah dan Rasul. Allah dah bagi kita oksigen, dah bagi mata, dah bagi telinga, semua Allah bagi. Boleh makan, minum. Jadi apa dia? Nah, inilah patutnya kita yang kena akan ditanya. So aku dah bagi kau mata, kau tengok apa?
Aku dah beritahu kau dengar apa. Aku dari mulut kau cakap apa. Makan apa. Ini adalah Jabbar. Dan yang terakhir, manusia wajib bersifat rendah diri kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala akan mencampakkan makhluknya yang bersifat takabur dan bongkak ke dalam neraka jahanam. Sebab manusia sibuk dengan keegoan dan kesombongan. Di akhir zaman ini akan muncul gulungan-gulungan pemuda-pemuda yang kaya raya, jutawan. Sekarang ini dulu nak jutawan umur 60, 50, 90, 80 baru jutawan. Sekarang ni umur 20 tahun dah jutawan. Umur 25 tahun dah jutawan. Dah kaya, dah sombong. Dah kena dunia lagi. Kereta besar. Kalau kita tengok ke negara ke Dubai, kita pergi ke UAE, kita pergi ke negara Arab, Masya Allah. Kaya. Yang biasanya tunjuk sombong dan bongkak, buang makanan, pakaian mewah dan sebagainya. Ini gambar yang tidak sehat. Baik, so saya minta agar anda setelah habis dengar ini, seperti biasa, anda komen di dalam deskripsi di bawah YouTube ini, nyatakan nama anda dan telah hadir. Kemudian sila buat latihan yang saya berikan sebagai bukti kehadiran anda. Kalau buat latihan tu, maknanya anda yang buat latihan adalah sama dengan anda hadir. Kalau anda hadir tapi tak buat latihan, kita dianggap tidak hadir. Soalan yang simple, saya harap dia memberi manfaat kepada anda. Dan insyaAllah kita jumpa pada hari esok, hari Jumaat, live. Yang ini saya pada rakaman. Anda boleh baca buku tingkatan 4 ini, Jabbar Al-Muttaqin. Wallahu a'lam, dengan mohon ampun dan maaf saya ada terkasar salah kata. Kita tangguhkan dulu dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.